Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim, alimna al-Quran. Allahumma ya alim, alimna al-ta'wil. Allahumma ya alim, alimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan Cikgu Zakaria selaku pengerusi majlis pada malam yang berbahagia ini, Ashabul Fadilah, barisan para imam, ahli jawatan kuasa masjid Ubudiyah Magong, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesempatan yang diberikan pada malam yang berbahagia ini. Ini kali yang kedua, kali yang kedua saya hadir di Masjid Ubudiyah. Kali pertama tadi saya maklum tadi ni, saya hadir dalam bulan 3 tahun 2020. Lepas-lepas saya main tu terus PKP. Jadi kali ni main pula. Main pun risau ya, takut lepas ni PKP pula. Tapi mudah-mudahan tak ada lah kot, insya-Allah. Sebab kita pun dapat maklumat kata di Masjidil Haram tu pun dah mula semayang rapat-rapat. Kita pun duk semayang renggang-renggang ni pun lama dah. Jadi lepas ni nak tengok rapat antara mana nak boleh rapat tu. Dulu ni bila Tok Imam kalih-kalih kot belakang, sawu sufufakum rahimakumullah, Tok Imam kata kan betulkan saf, rapatkan saf. Dia bila belaga kaki dengan kaki ni tambah baru lepas ambil sembahyang pula jadi geli mana lah. Dia pun kenjak kaki tu. Ada orang hak lagi karut lagi, dia kangkang luih-luih tu hang puas hati. Kan? Dan kita nak tengoklah macam mana rapatnya nanti insya-Allah. Yang paling penting bukan masalah rapat kaki itu, tapi yang paling penting bagaimana hati kita rapat kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid Tuhan ni. Yang tu yang paling penting. Sebab sebelum ni pun tuan-tuan sekalian macam tu, bila masjid ditutup, orang pakat duk hingar, pakat duk honggak pintu pagar. Jawatan kuasa duk kira kena maki selalulah. Apa ni tak buka pintu masjid, hampa nak jadi Yahudi ke? Buh Yahudi tu. Kan? Bila dah buka, kawan hak duk kata Yahudi tu tak nampak batang hidung pun lagi. Dah buka masjid apa semua ni, kuliah tak ada lagi, marah lagi. Apa ni kuliah pun tak ada, nak bagi kami semua jadi jahil ke? Marah ya. Boleh buat kuliah apa semua, tak nampak ya. Dia duk petikai tang rapat tu pula dah. Kan? Bila dah boleh rapat ni nak tengok dia duk tang mana. Siapakah dia, tuan-tuan cari sendirilah. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pada zaman Nabi SAW, perkara ni tidak pernah disambut. Pada zaman sahabat juga perkara ni tidak pernah disambut. Tapi kenapakah pada zaman kita ni benda ni disambut? Persoalan dan juga jawapan dia tuan-tuan sekalian. Yang kita duk sambut Isra' Mi'raj, yang kita duk sambut Maulidur Rasul, yang kita duk sambut peristiwa-peristiwa Islam yang lain ini untuk apa? Kerana kita ni makin lama makin jauh dengan Nabi SAW. Kalau kita dekat tuan-tuan, saya rasa kita pun tak sambut. Sebab ada Nabi duk boleh peringat kita. Bila tengok Nabi tu pun kita teringat kepada Nabi, kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ini bukan hanya nak mengembalikan nostalgia ingatan kita kepada Nabi, malah dia nak mengembalikan semangat kita untuk meneruskan ibadat yang baginda Nabi SAW jumpa Tuhan pi ambil sendiri ibadat sembahyang nak bagi kepada kita.
Saya tak mau nak cerita kepada tuan-tuan daripada permulaan sampai habis kerana ini memerlukan masa yang amat panjang. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Syekh Daud Al-Fattani, dia mengarangkan pada kita, kitab tu nipis tapi panjang, banyak persoalan-persoalan dalam tu. Secara detail dia cerita kepada kita. Kalau kita baca kitab tu, mungkin kita boleh buat daurah kitab tu, dia akan masa 2-3 hari juga makan masa. Dalam tu cerita tentang detail. Borak tu macam mana Nabi SAW di Isra' diambil oleh Jibril tu duduk di mana, Jibril bersama dengan siapa mengambil Nabi, lepas tu jalan tu jumpa siapa, tang mana berhenti apa semua. Yang tu diceritakan secara terperinci dalam kitab tu. Dan saya maklum benda tu pun tuan-tuan semua dah tahu dah. Kita alhamdulillah tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, barakah kepada kita. Kita dihidupkan dalam keadaan celik-celik mata ni mak pak kita Islam. Celik-celik mata mak pak kita Islam. Kalau kita dihidupkan dalam keadaan celik-celik mata bukan Islam, mungkin sukar untuk kita memahami peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Tuan-tuan memang selalu duk dengar dah, daripada kecil duk dengar dah. Dulu orang duk panggil baca Mi'raj dulu ni. Bila mana-mana masjid surau, bila masuk 27 Rejab, nanti ada satu tok guru akan mai, dia kata baca Mi'raj malam ni. Dia bukan Mi'raj, dia Mi'raj. Atau betulnya tu. Baca Mi'raj ni dia lebih kurang dekat dengan padang maksiat, lebih kurang macam tulah. Kan? Jadi baca Mi'raj. Kita duk dengar lah baca Mi'raj, borak tu macam mana, langit pertama jumpa siapa, bila sampai tu macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi fardu pada Nabi. Turun naik apa semua ni, potong 5 lah apa bagai. Kita duk dengar. Berapa puluh tahun dah duk dengar, takkan kita tak percaya. Dan sebab kita ditakdirkan agama Islam. Bagi orang yang tidak beragama Islam, yang ni sukar untuk mereka memahami. Sebab tu pada zaman Nabi SAW terjadinya 3 puak ketika mana baginda Nabi SAW menceritakan tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini. Satu puak dikenali sebagai golongan Siddiqin, iaitu orang yang percaya. Siapa dia mereka ni? Antara dia adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni nama dia Abdullah ibnu Quhafah. Dia digelar sebagai Abu Bakar. Abu Bakar ni diambil daripada perkataan Bikrun. Bikrun ni maknanya anak dara. Abu Bakar ni bapa yang mempunyai anak dara. Siapa dia anak dara dia? Sayyidatina Aisyah dan juga Asma binti Abu Bakar. Jadi yang tu gelaran diberikan kepada dia. Dia antara orang yang mempercayai ketika mana orang tanya dia. Nabi SAW ketika selepas daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi sampai ke Kaabah, Nabi duduk di Kaabah. Nabi dalam hadis kata Nabi duduk dalam keadaan muttaji'an. Nabi sandak di Kaabah tu, Nabi duduk sakit kepala. Zi'tu, kata Nabi, aku sakit sangat kepala ni. Pasal apa? Pasal aku nak cerita kepada orang peristiwa yang berlaku kepada aku ni, takut-takut orang tak percaya. Tapi macam mana pun aku kena cerita. Sebab Nabi SAW di antara sifat yang Allah Ta'ala melantik para Nabi dan Rasul, dia ada 4 sifat. Yang mana tuan-tuan pun tahu daripada kecil kita duduk mengaji. Dia ada sifat siddiq, dia ada amanah, dia ada tabligh, dia ada fatanah. Maknanya sifat amanah tu ada pada Nabi SAW. Dan Nabi pun bila dah dia diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, sifat amanah tu ada pada dia. Dia tidak akan sesekali untuk menyembunyikan ayat-ayat Allah Ta'ala ataupun menyembunyikan kefarduan-kefarduan yang Tuhan bagi dalam keadaan nak cerita kepada orang, takut orang tak boleh terima. Itu sifat jujur yang ada pada diri Nabi. Hatta tuan-tuan sekalian, ada riwayat yang menyatakan kalaulah Nabi itu tidak bersifat amanah, nescaya surah Abasa wa Tawalla Nabi akan sembunyi dan tak cerita kepada kita. Pasal apa? Kerana surah Abasa wa Tawalla itu adalah satu surah yang tegur Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Orang-orang hebat Quraisy, Datuk Seri, Tan Sri, apa semua zaman tu lah. Mereka main nak dengar ni dakwah Nabi tentang Islam ni. Muhammad, engkau cerita dekat kami, apa dia Islam ni? Jadi Nabi ni pun duk berasa besar hati. Pasal hak main ni orang besar. Bila orang besar main, kurang-kurang nanti yang konco-konco dia, pengikut-pengikut dia tu akan mengikut mereka. Nabi duk nampak macam tu.
Dalam duk tunggu, tiba-tiba Abdullah Ummi Maktum. Tuan-tuan pernah dengar nama ni? Dia ni siapa dia? Dia adalah muazzinur Rasul. Dia ni tukang azan Nabi SAW sebelum Bilal berubah azan yang kedua waktu subuh. Azan yang pertama dulu muazzinur Abdullah Ummi Maktum. Dia akan azan dulu. Dan dia ni seorang yang buta. Dalam duk tunggu pembesar Quraisy mai apa semua ni, tiba-tiba Abdullah Ummi Maktum tumbuh mai. Dia main-main untuk apa? Untuk nak tanya Nabi 2-3 soalan tentang Islam. Bila Nabi tengok dia, Nabi duk tengok golongan hak pembesar-pembesar ni. Nabi nak layan yang mana satu? Yang menyebabkan abasa, maknanya tak apa nak senyum. Abasa tu kalau dalam bahasa kita, masam muka. Nabi tengok-tengok dia, aduh, dia macam tu lah lebih kurang. Dia ni celah-celah ni dia main pula dah. Patutnya aku nak layan depa tu. Allah Ta'ala buat turun ayat Quran. Tuhan kata apa? Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad telah bermasam muka wa tawalla, dan tak berapa nak layan sangat Abdullah Ummi Maktum. Sedangkan anja'ahul a'ma, sedangkan Abdullah Ummi Maktum dia mai kepada Nabi dalam keadaan dia buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad, dia datang itu untuk nak menyucikan hati dia dengan dia tanya tentang Islam. Maknanya ayat ini Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Bila Allah Ta'ala tegur Nabi, adakah Nabi simpan ayat ni? Adakah Nabi sembunyi ayat ni? Kalau Nabi cerita kepada orang, kemungkinan orang akan mencemuh Nabi. Tengok Muhammad pun kena tegur, dia buat leceh dengan Tuhan, dia buat leceh pula dengan ni, macam tu. Tapi yang kata amanahnya Nabi SAW, dia tetap menceritakan kerana benda itu merupakan amanah yang Allah Ta'ala buat turun kepada dia. Sama macam peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku ni, Nabi nak cerita, Nabi duk rasa risau. Mereka ni nak percaya tak percaya? Kerana Isra' Mi'raj ini satu perjalanan agung, satu peristiwa yang di luar daripada jangkauan akal manusia. Orang tak boleh faham. Kadang-kadang ada golongan yang dia nak tahu kebenaran baru dia ikut. Ada orang macam tu. Tuan-tuan, dalam Islam ni, kadang-kadang hukum hakam dalam Islam, kita tak boleh nak menjangkau menggunakan akal pemikiran kita. Kita tak boleh nak guna akal. Bila guna akal ni tuan-tuan, dia tak boleh nak sampai kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kita ambil satu contoh lah yang selalu dibuat oleh orang. Ambil ayat semayang, contoh macam tu. Bila kita nak masuk ke dalam masjid, tiba-tiba kita buang angin. Kita buang angin. Maknanya kentut lah. Orang-orang magung kata ni, buang angin ni orang belah saya kata. Kan belah tuan-tuan kata kentut. Bila kentut tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pergi ke bilik air. Bila ke bilik air, tuan-tuan ambil air semayang. Betul tak betul? Yang ambil air semayang waktu tu, pungkok tuan-tuan basuh lah. Tak apa nak warna yang memang tak basuh lah. Ambil air semayang, kita basuh apa? Kita basuh tangan, kita kumuk, kita basuh muka, kita basuh tangan sampai siku, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Yang buat keluar kentut tu tuan-tuan basuh ke tak? Kali lagi tanya ni, lagi PKP semua mampu depan ni. Pasal apa tak? Kalau ikut akal kita, betul tak betul? Yang mengeluarkan bau yang busuk, yang mengeluarkan angin tu adalah sebut pungkok lebih kali tak syok. Hak tu. Adakah muka tuan-tuan ni yang kentut? Atau soalan dia tu. Adakah telinga tuan-tuan yang kentut? Adakah mulut tuan-tuan yang kentut? Walaupun mulut bau lebih kurang bangkai pun. Kan? Adakah tangan yang kentut? Jadi siapa nak huraikan benda ni tuan-tuan? Maknanya benda ni sami'na wa ata'na. Benda ni tak boleh nak jangkau dengan akal pemikiran kita. Allah Rabbi. Nampak? Itu baru satu tuan-tuan sekalian. Hak lain banyak lagi lah. Sebab ada benda yang boleh kita menggunakan akal, ada benda yang tak boleh kita nak jangkau menggunakan akal. Inilah Islam. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ini haruslah dilihat daripada segi ilmu dan juga iman. Dan benda ni tak boleh nak gambarkan, tak boleh kita nak buktikan menggunakan kebenaran, nak membuktikan menggunakan fakta, tak boleh. Kerana benda ni yang hanya tahu Nabi SAW. Yang terjadi kepada Nabi. Allah Ta'ala suruh Jibril alaihissalam pergi ambil Nabi SAW daripada Masjidil Haram. Kawasan Masjidil Haram tu, ada ulama' kata di rumah Ummu Hani, ada ulama' kata di dekat dengan Hijr Ismail, tempat Nabi tempat Nabi Muhammad pergi ambil. Tapi janji-janjinya di Masjidil Haram lah. Lepas tu dibawa pula pergi ke Masjidil Aqsa. Yang perjalanan daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa 1500 km.
Kalau ikut akal 1,500 km tuan-tuan, waktu tu MH130 pun tak ada lagi. Tak ada kapal terbang apa pun tak ada lagi waktu tu. Maknanya kalaulah berjalan ataupun naik unta, perjalanan dia sebulan pi dan sebulan balik, 2 bulan. Maknanya tuan-tuan perjalanan waktu tu. Tapi apa yang terjadi di saat itu, perjalanan itu tidak sampai walaupun 1 malam. Adakah benda ni boleh kita buktikan dengan fakta? Tak boleh. Maknanya dengan iman. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana Nabi SAW orang tanya tentang Isra' dan Mi'raj, orang pergi tanya dia, wahai Abu Bakar, sahabat kamu Muhammad kata semalam dia di Isra' dan di Mi'raj kan, pagi ni dah sampai dah di Mekah ni, adakah kamu percaya? Apa kata Nabi? Apa kata Abu Bakar? Kalaulah perkara ni keluar daripada mulut Nabi SAW, satu dunia dia berjalan pun aku percaya, kerana Nabi makadzaba, Nabi tidak akan berbohong. Sebab apa Nabi tak berbohong? Pasal Abu Bakar beriman kepada Nabi. Abu Bakar percaya kepada Nabi. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah An-Najmi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasal Muhammad ni dia tidak bercakap menggunakan hawa nafsu. Yang dia bercakap itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada dia. Pasal itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia faham dan dia beriman. Ada golongan yang kedua adalah golongan yang 50-50 yang duk mencari fakta ni. Golongan yang macam ni. Dengar kata Nabi Muhammad cerita kata naik ke langit apa semua, langsung mereka tak percaya. Tapi mereka nak buktikan juga Nabi Muhammad tu. Mereka pergi jumpa Nabi Muhammad. Mereka kata, Muhammad semalam naik langit kan? Muhammad kata ya naik langit. Cuba angkat kaki kanan tengok. Nabi pun angkat kaki kanan. Angkat kaki kiri tengok, tapi jangan duk buat turun kaki kanan. Nabi Muhammad kata tak boleh. Gelak kah. Kalau tak boleh, tangi pun tak boleh. Macam mana hang kata boleh naik ke langit? Ni menggunakan fakta ni. Lah kali dia kata Nabi Muhammad mohon macam tu. Dan golongan yang ketiga siapa tuan-tuan? Golongan yang munafiqin, iaitulah orang yang memang dalam hati ni duk taram Nabi lama dah. Pasal Nabi Muhammad waktu tu diterima di kalangan masyarakat Arab. Waktu tu orang dah mula terima dengan Nabi Muhammad. Yang menyebabkan mereka ni orang dah mula tak terima dah. Golongan-golongan ni, Musailamah Al-Kadzab apa semua ni, orang dah mula tak terima dah. Kan? Abdullah bin Ubay ibn Salul, dulu dia menjadi tempat rujukan. Bila Nabi Muhammad main, orang dah mula tak pergi kepada dia dah. Orang dah pergi kepada Nabi SAW. Yang ni yang dia main taram, dia geram ni. Tengok dia kata, lagu tu duk pemohong hampa duk boleh rujuk lagi dekat dia. Kan? Dan dia meracuni pemikiran orang Islam waktu tu. Ramai yang terpengaruh dengan dia. Bukan takat tu, dia dikuatkan pula dengan golongan-golongan ataupun pihak-pihak bersekutu ni. Siapa dia? Golongan musyrikin Mekah yang memang tak suka kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, golongan musyrikin Mekah tak suka kepada Nabi pasal apa? Adakah Nabi bawa Islam? Tidak. Tak suka kepada Nabi disebabkan segala keuntungan mereka itu diambil oleh keluarga Nabi SAW. Diambil oleh Abu Talib, diambil oleh golongan Bani Hashim, diambil oleh golongan Abdul Manaf, yang menyebabkan mereka ni tak ada kerja. Mereka ni Tan Sri, Datuk Sri lah, besar-besar ni. Kan? Bila orang main buat haji apa semua tu, sepatutnya mereka lah yang ambil tender untuk nak bagi makan, nak bagi minum. Tapi tiba-tiba dapat kepada keluarga Nabi. Yang tu yang mereka musuh kat Nabi SAW tu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Abu Jahal tuan-tuan, dia Abu Jahal, Abu Sufyan, dan ada seorang lagi Abdullah Abi Mu'aid kalau tak silap dalam hadis tu. Depa 3 orang ni tuan-tuan, jenis tak lena malam. Depa ni tak lena malam. Depa ni suka pergi mengendap rumah Nabi SAW. Depa pergi tengok Nabi duk buat apa. Nabi malam-malam duk baca Quran. Jadi dan mereka 3 orang ni bila pergi duk mengendap, dalam keadaan mereka tak habang sama-sama mereka ni. Maknanya kawan ni keluar pun dia tak habang ke Abu Jahal. Abu Jahal keluar tak habang kepada Abdullah ibn Mu'aid. Abdullah ibn Mu'aid keluar pun tak habang kepada Abu Sufyan. Yang kawan ni main daripada sudut ni, hak ni main sudut ni, main duk tengah. Duk dengar Nabi Muhammad duk baca Quran ni, bagus dia ni. Abu Jahal sendiri kata bagus dia ni sebenarnya ni. Lepas tu macam mana nak balik-balik tersempak 3 orang. Weh, kata hang pun main mengendap ke? Tak sungguh. Abu Sufyan pernah tanya Abu Jahal. Ya, apa dia panggil waktu tu, ya Abul Hakam, kan? Abu Jahal ni diberi gelaran Abul Hakam, iaitu bapa yang cerdik. Saya cerita pasal apa orang kata dia ni cerdik. Abul Hakam, sebenarnya Muhammad ni betul ke tak betul? Dia kata betul.
Muhammad ni salah tak salah? Abu Jahal dia kata apa? Sepanjang aku kenal dia, dia tidak pernah berbohong. Pasal itulah gelaran Al-Amin diberikan kepada dia. Kalau tak pernah berbohong, pasal apa hang duk lawan dia? Dia kata, mau aku tak lawan dia. Dia kata, aku pun tak boleh nak mega dah lah ni dah. Aku pun hantar dah keluarga dia, kroni dia pakai ambil habis. Kunci Kaabah pun mereka pegang apa semua, segala orang duk main habis. Aku tak ada apa dia tak. Rupanya pasal tu, tuan-tuan sekalian, yang Abu Jahal dia tentang sungguh-sungguh tu. Sehingga kan dia melobi diri dia untuk menggantikan Abu Talib. Ni cerita dia ni. Yang Nabi SAW dia duk berasa tak seronok, duk berasa galat ketika mana Abu Talib meninggal ni pasal apa? Ada dua sebab. Yang pertama, sebab Abu Talib tak sempat nak mengucap kalimah la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam Al-Bukhari, waktu Abi Talib dalam keadaan lorat, bahasa kita ni, lorat ni sakaratul maut, duk sakarat dah, Nabi SAW pergi kepada Abi Talib. Dia kata, ayy ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Dia kata, pakcik, sebutlah la ilaha illallah. Kan kita duk talqin orang yang duk lorat ni, tuan-tuan sekalian, duk talqin di telinga ni kan. Bila kita tengok ayah kita, kawan-kawan kita, siapa-siapa lah kita tengok duk nafas duk turun naik dah sampai kepada ghar-gharah dah, disunatkan bagi kita pi dekat telinga dia, la ilaha illallah, kata kat dia macam tu. Sebab orang dalam keadaan sakarat ni makna apa? Dia ni lemah. Dia lemah ni dia kira nak paut benda apa yang dia boleh paut, tuan-tuan sekalian. Waktu tu bila dia dengar kalimah la ilaha illallah, dia boleh paut benda tu. Dan kalimah tu bila dia sebut, alhamdulillah, meraihkan hadis Nabi kata apa? Man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Yang tu yang kita nak tu. Dekat ayah kita ni kalau boleh dia sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan, waktu sakit, waktu lorat ni, nak abang kata tekuknya waktu tu, nak bergerak apa pun kita akan merasa sakit. Sebab itulah kalimah la ilaha illallah, kalau tuan-tuan sebut, bibir kita ni tak belaga pun boleh sebut la ilaha illallah. Kan kita sebut la ilaha illallah, dia belaga tak bibir ni? Tak belaga bibir. Pasal apa tak belaga bibir? Nak bergerak bibir pun sakit waktu tu. Nak bergerak bibir pun sakit. Sebab dah sakarat sangat-sangat dah. Nabi pergi dekat dia, Nabi kata la ilaha illallah. Dan di sisi dia itu ada Abu Jahal dan juga Abdullah ibnu Abi Umayyah. Ada dua orang tang tu. Abu Jahal ni pun dia pun orang kuat juga. Dia duduk ada tang tu. Bila dia tengok Nabi SAW cuba nak sampaikan, nak talqinkan la ilaha illallah di telinga Abi Talib, dia terus kata kepada Abi Talib, ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, hang tak sukakah kepada agama Abdul Muttalib yang kita duk amai lah ni? Agama tu pun cantik dah, tak ada duk rosak kita, masyarakat tak pecah belah pun, pakai hak tu sudahlah. Dia duk kacau pemikiran Abu Talib waktu tu, sehinggakan Abu Talib ni pun tuan-tuan sekalian, dia pun tengok Nabi Muhammad, dia giling kepala, nak cerita kata apa? Aku nak duduk dengan agama yang sebenar, iaitulah agama nenek moyang pada dia. Nabi Muhammad tengok macam tu, menangis Nabi. Sehinggakan Nabi kata apa? La astaghfiranna lak ma lam unha anhu. Aku akan minta keampunan kepadamu wahai pak menakan aku. Kan? Nabi nak minta juga, ya Allah, berilah keampunan kepada pak menakan aku. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal Abu Talib ni duk tolong Islam ni banyak dah. Walaupun dia tak Islam, dialah menjadi perisai kepada baginda Nabi. Dialah kalau mana Nabi SAW nak dakwah tentang Islam, dia duduk belakang Nabi. Pembesar-pembesar Quraisy tak berani nak kacau Nabi. Pasal apa? Pasal tu ayah besar duk ada kat belakang. Tak berani nak kacau. Jangan duk kacau, tu anak menakan lid. Anak menakan lid dia panggil waktu tu kan. Nak panggil apa lagi? Dan jadi Nabi mudah dakwah dia tu. Bila meninggalnya Abu Talib, Nabi galat sangat. Galat ni pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal Abu Talib tidak menyebut kalimah la ilaha illallah, sedangkan dia dengan Islam ni cukup very close. Tu bahasa orang Magong ni. Maknanya dia cukup rapat dah. Macam kita lah tuan-tuan sekalian, ada satu kawan lah yang bukan Islam. Dengan Islam ni dia kena habis-habis semua. Malah dia duk peringat kita pula. Dia kata, Haji, ini sudah masuk bulan Rejab. Oh, nanti ada ceramah Isra' Mi'raj. Kita kata hantar mana? Kita tahulah Haji, kita dengan Haji daripada kecil sampai besar kot Haji. Nanti lepas bulan Rejab, bulan Sya'ban. Betul Haji? Betul. Lepas tu bulan Ramadan. Betul. Dia boleh sebut Ramadan. Kita duk sebut Ramadan tak habis-habis lagi. Tak nampak tak? Oh tuan-tuan, dia duk peringat kat kita, tu Haji,
Itu Tuhan Allah sudah panggil haji terapi semayang lah. Nampak dia duk peringat kat kita tu. Kita kata you lah, kita kata kita buat action juga kan. Bila orang bukan Islam ni kira you lah, UI tahu yang tu yang kita pun. Dia kata you ni dah bagus tahu semua tentang Islam apa semua, you tak mau masuk Islam ke? Dia kata haji hidayah tak dapat lagi ya. Dia buat macam tu kat kita. Tiba-tiba kita dengar kata dia meninggal, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Galak tak galak kita ni? Dia tahu semua tentang Islam ni. Habang bila rukun Islam ke apa dia boleh sebut satu persatu. Dalam SPM pun dia ambil sejarah Islam pun ada dia ambil. Dia tahu yang kata Bani Abbasiyah, yang kata Bani Umayyah apa semua dia tahu. Tapi dia tak masuk Islam. Meninggal tuan-tuan sekalian. Kita duk rasa galak bila cerita tentang dia. Aku sampai kelar ni aku telan tak lepas dah. Duk fikir dia ni sikit lagi nak masuk Islam, tak boleh nak masuk ya. Yang tu yang pertama. Ini terjadi kepada Nabi SAW. Sebab tu Nabi minta keampunan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengampunkan penakan dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala buat turun dalam surah Al-Qasas ayat 56 menegur Nabi SAW. Tuan-tuan nampak ada ayat ni pun tegur Nabi. Tapi Nabi cerita juga sebab Nabi amanah. Apa ayat ni bunyi? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tuhan kata tak sepatutnya bagi kamu wahai Muhammad, bagi seorang Nabi dan bagi orang-orang yang beriman, hampa pi minta keampunan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Walaupun mereka ni adalah adik-beradik hampa sekalipun. Kalau ayah kita bukan Islam, mak kita bukan Islam, tak boleh kita duk angkat tangan, ya Allah ampunlah mak dengan ayah aku pasal dia duk bela aku daripada kecil sampai ke besar ni. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tu musyrik. Tapi kalau minta hidayah kepada dia boleh. Kita minta, ya Allah bagilah hidayah kepada si fulan bin si fulan, bagilah hidayah kepada si fulan si fulan. Yang tu tak ada masalah. Pasal Nabi SAW dia pernah minta hidayah, Allahumma hdi, ya Allah bagilah hidayah bi Umarain, kepada dua Umar. Satu Umar ibn Hisham iaitulah Abu Jahal, yang kedua Umar ibn Khattab. Dua ni Nabi pernah minta bagi hidayah kat mereka. Allah Ta'ala takdirkan Umar Al-Khattab masuk Islam. Ghalat yang pertama pasal pak dia tak boleh sebab menekan, tak boleh sebut la ilaha illallah. Ghalat yang kedua pasal apa tuan-tuan? Kerana Abu Jahal. Bila dah pak menekan, dia dah meninggal, Abu Jahal dia duduk tunggu nak sign kontrak baru nak jadi ketua. Dia duduk tunggu siap dah. Borang duduk ada siap dah bawah meja. Sama-sama kawan ni meninggal, dia pun sign kontrak langsung. Dia sign kontrak tuan-tuan sekalian. Yang itulah manifesto mula-mula sekali dia buat apa dia? Iaitulah perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Faham tak? Lagu tak apa nak faham. Apa maksud dia tuan-tuan? Sekatan ekonomi ke atas umat Islam. Betul tak betul? Waktu dia main, dia jadi pemimpin, waktu tu terus dia bercakap dalam pukul 5 TV. Waktu tu TV 3 tak ada lah. Kan dia bercakap waktu tu, dia kata daripada sekian-sekian PKPD dijalankan ke atas orang bukan Islam. 3 tahun tuan-tuan sekalian, orang bukan Islam kena sekatan ekonomi di bawah pemerintahan Abu Jahal. Allahu Akbar. Nampak tuan sekalian? Depa ada duit, tak boleh nak pergi beli. Depa pergi ke kedai, depa tengok-tengok, hang you Islam ke? Dia kata Islam pergi cari kedai lain. Kami tak boleh nak urus niaga dengan orang Islam. Kami ni geng bukan Islam saja. Tak boleh. Sampai ada sahabat Nabi sampai pecah mulut tuan-tuan pasal duk makan benda-benda kering ni. Lapar sangat-sangat, tak tahu nak buat macam mana. Ambil benda kering, duk pergi rendam dalam air, kokon nak boleh kembang. Duk makan nak tu, pecah mulut. Dan di saat itu juga tuan-tuan sekalian, untuk nak sebarkan Islam, mereka tutup rapat waktu tu. Buka masjid tetap tak boleh lah waktu tu lah. Buka masjid pun tak boleh. Siapa duk gagah duk main tuan-tuan sekalian, pakai duk kena tangkap macam tu. Bukan dekat kena tangkap, kena seksa. Siapa yang kena tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang Bilal bin Rabah. Macam mana dia kena seksa. Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang Ammar bin Yasir, yang pak dia Yasir dan juga mak dia Sumayyah dibunuh depan mata dia. Ini kerana apa? Kerana pemerintahan Abu Jahal. Dia bila sebut pemerintahan ni, dia jadi serupa dengan nak bersyukur dengan ceramah politik lah pula. Dia bunyi tu dah. Kita nak kontin dulu ke apa? Dah kah? Terus ya. Tuan-tuan, yang ni tak masuk tajuk lagi ni. Tuan-tuan siap elok ni, hak duduk apa semua siap bagi kemas ni. Seronok hak duduk dekat tiang, seronok lah. Cantik dah, kami 9.30 kami tak pergi ke mana dah. Hak tak duduk dekat tiang ni, selagi dia duduk upak kok no, dia upak kok ni, dia duduk bagi signal dekat saya. Saya tak biar sebab saya tahu kata lepas ni kalau jadi lagi PKPD, saya syok lah. Saya boleh lari lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan,
Jadi apa yang terjadi? Itulah jadi di saat Nabi SAW. Yang ni yang Nabi ghalat. Nabi ghalat sangat-sangat. Pasal tak ada siapa nak tolong dia. Lepas daripada tu saya nak baca satu lagi hadis tuan sekalian. Iaitulah satu peristiwa ketika mana Nabi SAW sedang sujud di hadapan Kaabah. Yang ni Abu Talib dah meninggal dah. Abu Talib meninggal daripada mula attack lah, daripada mula kacau Nabi Muhammad lah. Pak-pak pembesar Quraisy dah mula kacau. Nabi SAW satu hari Nabi sedang sajidun, Nabi sedang sujud di hadapan Kaabah. Tiba-tiba wa haulahu nasun min Quraisy, yang kata pak-pak pembesar Quraisy ni, yang mana ada pangkat-pangkat besar ni, termasuk Abu Jahal, depa pakat keliling Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad duduk sujud, depa duduk keliling, lagu duduk peluk tubuh, lagu duduk tengok Nabi Muhammad. Tiba-tiba idjaa Uqbah, mai satu pembesar Quraisy, nama dia Uqbah ibnu Abi Mu'ayth bisala jazur. Dia mai ni, dia bawa kampit. Dia bawa kampit baja, yang dalam kampit baja tu ada dengan perut unta, ada dengan najis unta, ada dengan darah apa semua ni, hak busuk dia mai. Lepas tu faqadhafahu ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil tu, dia pituang di atas Nabi, badan Nabi kat belakang, hak Nabi tengah duk sujud ni. Subhanallah. Anda nampak tak? Kita pun tak pernah lagu tu. Tu pun masjid jarang-jarang duk main. Tik cicak dia jatuh atas belakang tuan sekalian. Jatuh tak main masjid. 5 tahun tak main. Yang ni tuan-tuan, ni najis unta duk ada belakang Nabi ni. Nabi waktu jatuh najis unta tu, falam yarfa' ra'sah, Nabi tak angkat kepala dia. Nabi menangis pasal Nabi mengingatkan apa? Nabi nak mengenang apa? Kalau ada Abu Talib dulu, pok-pok ni tak berani nak keliling aku ni. Depa tak berani langsung kacau aku. Lah depa dah mula attack aku, dah mula kacau aku dah. Sahabat Nabi yang lain pun tengok Nabi tengok kok jauh aja. Pasal apa nu? Geng-geng 6 jahanam yang ada tahun tu. Woi, jangan duk pergi dekat cari tak pasal kita kena ni. Lepas tu kita nak buat macam mana tu? Nabi kita duk kena hina macam tu, duk kena seksa macam tu, kita nak buat macam mana ni? Depa terus pergi panggil Fatimah. Tak ada cerita lain, depa pergi panggil Fatimah. Fajaat Fatimah fa akhadathu an zahri. Fatimah mai terus duk menangis. Wada'at ala man sana', sambil duk menangis, duk buang ni najis unta duk ada di belakang ni, sambil duk marah ni. Wada'at makna dia duk hingat. Dia kata apalah hampa buat dekat pak aku ni? Pak aku bukan buat apa pun kat hampa ni duk penaya dia pasal apa? Duk buat macam tu tuan-tuan sekalian. Depa ni pakai duk gelak ya kepada Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi SAW dia panggung kepala. Nabi panggung kepala, Nabi angkat tangan, Allahumma alaikal mala'a min Quraisy. Ni doa Nabi ni. Nabi angkat, Nabi pun dah mula sabar, pun dah mula teruji. Nabi angkat, ya Allah, turunkan bala kepada pok-pok Quraisy ni. Nabi sebut nama satu persatu, Abu Jahal ibn Hisham, wa Utbah ibn Rabi'ah, wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth, wa Syaibah ibn Rabi'ah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Ubayyah bin Khalaf. Nabi sebut satu-satu. Nama pok-pok ni Nabi sebut. Abdullah ibn Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Dia kata setiap nama yang disebut oleh Nabi dalam doa Nabi dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Aku nampak mereka itu. Falaqad ra'aituhum qutilu yauma Badr. Aku nampak mereka tu terbunuh seorang demi seorang dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, hak Nabi sebut nama-nama ni semua pakat kena pancung. Dan kata Abdullah ibn Mas'ud, fa'ulqu fi bi'rin. Dia kata, bila dah mereka kena pancung, dengar ke orang nak ambil mereka, lepas tu nak buat satu tugu kebangsaan dekat mereka ke? Pasal pahlawan hebat ke apa? Dah. Mereka tak ambil pun. Mereka tunjai dengan kaki. Mereka korek-korek lubang di Badar tu, mereka tunjai dengan kaki, jatuh-jatuh. Mereka kambuh macam tu aja. Kecuali Umayyah, yang dia ni, mereka tak kambuh dia. Pasal mereka tak kambuh dia, taqatta'at awsaluhu. Pasal jadi susah dekat mereka. Mereka jumpa kepala dia tang tu, mereka jumpa kaki dia belah sana, mereka jumpa badan dia tang tu, mereka jumpa apa? Mereka jumpa ni berterabuk. Pasal duk kena putus, duk kena potong. Mereka kata biar habis. Mereka tinggal macam tu tuan-tuan, sehinggalah dimamah oleh matahari, jadi tanah macam tu aja. Allahu akbar. Tuan-tuan nampak tak? Nak abang apa kat kita? Yang inilah kesan kalau kita duk lawan baginda Nabi SAW. Kehinaan demi kehinaan yang Allah Ta'ala timpakan. Nabi Allah tuan-tuan sekalian dengan paknakan dia meninggal itu. Kemudian ada satu lagi hadis Nabi SAW.
yang menceritakan apakah yang dikatakan tahun kesedihan dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni. Tahun kesedihan tu Pak Menakam meninggal. Lepas daripada tu tuan-tuan sekalian, tahun kesedihan juga terjadi kepada Nabi SAW, iaitulah isteri Nabi. Tuan-tuan kenal isteri Nabi siapa dia? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardah. Sayyidatina Khadijah, dia ni tuan-tuan sekalian, dia meninggal pada bulan Syawal. Dia meninggal. Dan dia meninggal di meninggal di Mekah waktu tu. Selepas daripada Abi Talib, dia pula meninggal. Nabi SAW sebelum tu dia pun tahu dah kata Khadijah akan meninggal. Allah Ta'ala menyampaikan melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jibril mai habaq kepada Nabi. Jibril kata apa? Ya Muhammad, hadhihi Khadijah. Muhammad, yang duduk dengan kamu tu Khadijah. Atatka bi ina'in fihi ta'amun aw ina'in fihi syarab. Dia mai kepada kamu, dia ambil kamu dalam keadaan dia bagi kesenangan kepada kamu. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni bukan ada apa waktu tu. Nabi Muhammad ni pengembala kambing, lepas tu anak yatim piatu pula. Yang kata Khadijah ni tuan-tuan, dia ni satu janda yang kaya. Bukan takat janda yang kaya, dia ni pun muda lagi waktu tu. Kan? Orang kata apa, bergetah lagi ke apa? Kan? Waktu tu, lepas tu ramai pula orang pakat duk minang dia ni. Dia tolak habis-habis. Bangsawan pakat duk minang dia. Dia ni kalau zaman lah kira diva ke apa dia panggil. Kan? Tapi bukan yang hak pink tu, color pink tu apa? Duk ada ni. Tuan-tuan macam tak apa nak kenal pula. Yang ku putih ke apa? Ku putih, ku hitam ke apa? Biar-biarlah yang tu. Kan? Dia mai jumpa Nabi SAW. Dia nak kepada Nabi. Dia memilih Nabi. Sedangkan Nabi ni bukan ada apa pun dekat dia. Jadi Jibril kata apa? Dia mai kepada kamu Muhammad bi ina'in fihi ta'am. Dia bawa makanan, dia bawa minuman. Makna dia apa? Maknanya dia memberikan kemewahan kepada kamu. Harta benda dia banyak. Cuma aku nak sampaikan kepada kamu, fa'aqriha min rabbiha salam. Dia kata, Jibril kata, Muhammad, aku nak abang kata Allah Ta'ala sudah kirim salam kepada dia. Tu dia tuan-tuan, Tuhan kirim salam. Kita balik lagi bini kita kata, abang saya minta maaf banyak-banyak tadi Tuhan kirim salam kat saya. Tuan-tuan nak kata apa? Pegang-pegang, oh Omicron. Kita kata, hang ni bukan Covid, hang Omicron rupanya. Tuan-tuan, Tuhan kirim salam ni. Bila Nabi dengar macam tu, tuan-tuan sekalian, Tuhan kirim salam, Nabi mula duk gundah gulana lah. Wa basyirha bi baitin min qasab wala sakhab fihi nasab. Dan sampaikan kepada dia khabar gembira. Pasal apa? Sikit hari lagi dia akan dibawa kepada rumah yang min qasab, rumah yang penuh dengan mutiara-mutiara indah. Dan di rumah itu la sakhab, tidak ada kacau bilau, wala nasab, tidak ada lagi kebimbangan macam mana duk atas dunia ni. Jibril habaq kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengar-dengar pun dia pun dah duk gundah gulana. Lepas pada tu tuan-tuan, Khadijah meninggal. Bila Khadijah meninggal ni, hilang dua tempat dia bergantung, satu dalam rumah, satu di luar rumah. Kita pun kalau dua benda ni tak ada tuan-tuan sekalian, habis kita ni. Hak dalam rumah ni isteri kita beda-beda nak dengar apa duk jadi kat kita di luar tu. Kita jawatan kuasa masjid, kami mesti ada juga apa pergolakan yang berlaku apa semua. Nak balik cerita kat siapa? Kat pendengar setia kita lah, radio di rumah tu, radio panggil dia. Kata awak bang, sambil dia buat kopi baik kita sebelum nak lena. Awak ni, awak muka duk tarik muka tu pasal apa? Kita cak dulu. Ish. Hei, aku duk berasa nak letak jawatan. Nampak ayat tu. Dia kata tak usah lah. Kalau abang letak siapa nak hidup masjid tu? Nampak dah. Dia tak bagi apa pun. Kita pun kali-kali, hang ni cakap pandai. Kita duk marah kat dia ya. Yang kata kita ni pun. Dialah orang yang duk dengar masalah kita, dia pun duk kena marah dengan kita, kira dengan dia. Tapi dia tak ada pun serabutnya kita. Tidak bilang balik rumah dia kosong apa semua, Assalamualaikum, tak ada siapa nak jawab apa semua, makan Maggi lalu tu dah 3 minggu kita ni kalau dia tak ada. Kan di singki itu penuh lah, yang kata singki sampai tersumbat habis dah, tak ada siapa nak cuci pinggan beri kat kita. Ni yang kata dia ni, tuan-tuan. Nabi SAW pun sama macam tu. Bila Nabi duk cerita benda ni kepada isteri-isteri muda dia, antara dia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi kata Allah, dulu zaman Khadijah dulu bagus, dia jaga aku apa semua. Tuan-tuan, bini muda Aisyah ni, dia dengar berhenti terus. Aisyah kata apa yang ada sangat dekat perempuan tua hang mulut merah tu? Dia kata mulut merah dalam hadis tu.
Dia tu dah tua dah. Tidakkah dia telah digantikan dengan yang lebih baik daripada dia? Maknanya aku ni muda, dia tu tua. Nak apa lagi dia kata? Nabi dengar-dengar tuan-tuan sekalian, merah muka Nabi. Nabi kata, tidak ada siapa pun yang boleh menggantikan tempat Khadijah. Nabi kata. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana dengan Khadijah lah, dialah orang yang pertama yang mempercayai akan kerasulan yang terjadi kepada diri aku. Tuan-tuan, Nabi turun daripada Gua Hira. Ketika mana Jibril mai peluk Nabi SAW dalam peristiwa Gua Hira tu, waktu bi'sah, waktu kerasulan Nabi Muhammad umur 40 tahun waktu tu. Dia peluk-peluk Nabi SAW. Jibril kata, "Iqra ya Muhammad." Nabi pun takut, tak pernah jumpa Jibril ni. Tiba-tiba Jibril mai rupa yang asal, lepas tu pergi peluk dia pula. Jibril kata, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad kata, "Ma ana biqari'in." Aku nak baca apa? Aku tak reti baca. 3 kali Jibril sebut kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad." Sampailah Jibril kata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Lepas tu Jibril kata, "Muhammad, engkau telah diangkat oleh Allah Taala menjadi rasul kepada junjungan alam." Nabi Muhammad turun, tuan-tuan sekalian, turun dengan takut, dengan ketak pun tak habis lagi. Sampai-sampai di rumah, ketuk-ketuk pintu, Khadijah pun buka. Buka-buka, dia kata, "Zammiluni, selimut aku sejuk, selimut aku sejuk." Khadijah pun terus selimut Nabi Muhammad. "Awak ni pasal apa ni? Jadi apa ni?" Dia kata, "Tadi aku jumpa Jibril." Dia kata, "Aku jumpa Namus." Dia kata, dia abang kata dia, "Allah Ta'ala lantik aku menjadi Rasul seluruh alam." Apa kata Khadijah waktu tu? "Sadaqta ya Muhammad." Benarlah engkau ya Muhammad. "Amantu bik." Aku beriman dengan kamu wahai Muhammad. Khadijah kata macam tu kepada Nabi SAW. Dia percaya, tuan-tuan sekalian. Kita di rumah pun belum tentu percaya. Abang kata nak main dengar ceramah. Malam dia dah ceramah, aku boleh lambat sikit. Dia kata, "Tak apa, jangan duduk pergi tempat lain lah." Dia lebih boh gitu pula. "Jangan duduk pelencong pergi tempat lain." Saya kira abang tak ceramah, rupanya pergi duduk berkena tear depan Sam Taya ke apa. Duduk pergi kot tu. Tambah pula tuan-tuan nak pergi habang balik main duduk buat badan sejuk lagu tu, kena yang hujan ke apa ke. Dia tahu abang nampak ketak dia macam. Dia kata, "Aku nak abang faham betul-betul. Aku ada jumpa satu orang tua mana tahu dengan pakai jubah putih, serban putih, jangkut putih. Dia peluk-peluk aku. Dia tanya, nak abang faham, aku telah melantik menjadi Rasul Magung." Dia kata begitu. Tuan-tuan boleh nak abang dia kah? Dia kata, aku tu kena abang serba salah. Aku tak tahu nak abang macam mana. Dia kata, "Ada minum ayam. Kita pun minum ayam, beluk-beluk apa semua ni. Ni hang dengar elok tarik nafas. Dia pun tarik nafas apa semua. Aku ni Tuhan lantik jadi Rasul Magung." Dia tak ada lepas mati terus. Dia dengar tak ada lepas mati terus. Kalau dia tak mati pun, dia nanti buh dalam grup tuan sekalian. "Wahai anak-anak ibu sekalian, mailah ambil ibu sebelum ibu kena kelak 80 kali kelak." Mailah. Pahang dah mula lorat. Tuan nampak tak? Tak apa nak percaya. Cerita dia macam tu. Ni Nabi SAW buat tu tuan-tuan. Pasal apa yang kata macam tu? Pasal Khadijah bila dia keluar rumah, dia jumpa dengan jiran tetangga, dia keluar rumah, dia jumpa adik-beradik apa semua. Di Taif tu adik-beradik Khadijah. Yang kata Bani Saqif tu, kaum Sa'diyah tu adik-beradik Khadijah. Ramai, mereka pun tak percaya. Yang kata Khadijah, dia duduk jumpa dia lah. Waktu tu dia panggil Jah kot, tuan sekalian. Dia kata, "Jah, macam mana lelaki hang? Gila lagi kah?" Dia pun macam tu ya. "Awak lelaki hang nak jadi Nabi kah? Muhammad pula nak jadi Nabi lah. Apa cukuplah kita duk ada dah Nabi. Agama kita pun dah cantik dah, nak bawa agama baru buat apa." Tuan-tuan, duk torture minda dia ni, minda Khadijah ni. Kita pun selaku orang perempuan, minta maaf sebutlah. Kalau orang duk kata kat kita, kat suami kita macam-macam, duk main racun pemikiran kita. Kita boleh kali nak kena bawa keluar juga depan suami. "Bang tinggal abang kerja tu. Awak bersiapa pula?" Dah tadi saya pergi kenuri, banyak daripada duk cerita ke abang. "Saya apa abang tu tak makan ke abang tak? Nak makan nasi tersilap di telan pinggan," dia kata. "Bang tinggal abang kata, saya tak larang nak dengar lah. Nak pergi mana orang duk sembang ke abang, nak pergi tanggung orang duk sembang. Apa ni abang ni? Abang buat apa?" Dia marah kat kita dah. Kata, "Aku buat apa? Aku tak buat apa pun." "Taklah abang nak buat kerja barulah, satu macam-macam lah pemikiran abang tu." Tuan-tuan, dia tak boleh kenal lagu tu. Dia tak boleh maklum. Tak orang yang angguk maklum pun. Betul ya. Tapi yang kata Khadijah ni, dia percaya kepada Nabi SAW. Yang itulah yang Nabi tak boleh lupa sampai bila-bila. Allahu Akbar. Kita pun kalau duduk di tempat Nabi takkan cerita tentang isteri hak tu, walaupun di hadapan isteri muda. Kita tak boleh.
Tak wani anggur kan, takut anggur lagi kantui ada sungguh. Kan nak cerita kat dia, abang makan dah. Tadi kopi rumah kak hang dah, kak nak buat satu. Allah, dia jamu dengan siakap 3 rasa lah apa. Sambil duduk makan, lagu duduk masak sebelakang pula. Dia kata duduk urut makan. Allah, dia kata syok sungguh aku makan. Dia lagu ni duduk asah buku 5 lah, duduk mak. Kata abang nak buku 5 hak mana satu, jari telunjuk ke, jari tengah ke, jari tepi ke, abang main. Dia kata tak pun, abang pilih nak dalam kancil tak jalan, pilih nak dalam tu malam ni jahanam kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak masuk tajuk lagi tuan sekalian ni, tak masuk tajuk lagi ni, baru duduk bunga-bunga baru.